Okey. Seterusnya, di studio hari ini kami nak berkongsi kepada anda pula berkenaan tugas dan juga tanggungjawab untuk menangani anak autisma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Jadi, ramai ibu bapa di rumah sekarang ini menggunakan hashtag work from home WFH, dan susulan daripada itu menimbulkan sedikit kegusaran dan juga kerisauan kepada ibu bapa ini kerana anak-anak autisma ini memerlukan keperluan dan juga pemerhatian yang lebih khusus untuk mereka yang bekerja dan juga menjaga anak-anak di satu bumbung yang sama. Okey, dan sudah semestinya di sebalik kita kata gambaran kepada mengapa kita berpual dan juga berbicara tentang topik ini adalah bukan saja untuk anak-anak autisma tetapi juga untuk anak-anak berkeperluan khas seperti mana yang dinyatakan oleh Shu, bagaimana ibu bapa yang mendepani dan juga menjaga anak-anak seperti ini boleh menyediakan diri mereka dari segi mental dan juga fizikal dalam memastikan agar wabak COVID-19 ini tidak menjejaskan institusi keluarga itu sendiri. Baik, untuk terus bercakap tentang itu, kita terus saja bersama dengan Puan Hamidah Hassan yang juga merupakan Ketua Kluster Perlindungan Sosial Institut Sosial Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Puan, kita nak bercerita ni tentang mungkin penjagaan anak-anak sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan. Bukan saja kepada anak-anak yang dikategorikan sebagai yang kita kata sebagai normal, tetapi anak-anak yang berkeperluan khas seperti contohnya autisma. Jadi bagaimana dalam hal ini pengalaman Puan sendiri melihat menjaga anak-anak autisma ini bukan sahaja sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, tapi hari-hari biasa pun cabarannya itu agak menduga, Puan. Sebelum itu, terima kasih kerana menjemput saya ke studio RTM dan saya ingin menyampaikan salam daripada Menteri saya, Datuk Seri Rina Harun dan Timbalan Menteri kepada seluruh rakyat Malaysia, dan saya mewakili agensi saya, Institut Sosial Malaysia di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk bersama-sama menyahut seruan kerajaan duduk di rumah dan juga work from home. Ya, baik. Berbalik kepada topik kita pada pagi ini, bagaimana saya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang pejabat awam work from home dan juga menangani anak saya yang merupakan seorang autistik. Ya. Kalau kita lihat ya, laporan WHO menyatakan bahawa lebih kurang 1 daripada 160 orang penduduk kanak-kanak di dunia mengidap autisma. Jadi perkara ini bukanlah satu perkara yang remeh. Jadi masyarakat kita sepatutnya lebih cakna untuk melihat situasi ini dan menerima kanak-kanak yang mempunyai autisma. Jadi saya sendiri sebagai seorang ibu yang mempunyai anak autisma, of course bukanlah sesuatu perkara yang mudah kerana apabila kita berada di rumah dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita tidak dibenarkan untuk keluar sesuka hati kecuali perkara-perkara yang penting. Contohnya kita pergi membeli barang keperluan di tempat-tempat tertentu dan juga sekiranya diperlukan untuk pergi ke pejabat. Jadi anak-anak yang sebegini dia mempunyai karakter. Apabila mereka berada di satu-satu tempat yang mereka ini biasanya biasa dengan perkara-perkara rutin. Contohnya pagi dia bangun pukul berapa, lepas itu dia kena buat apa dan sebagainya. Sebelum Perintah PKP, dia mempunyai jadualnya tersendiri. Tetapi apabila berlakunya PKP, mereka akan duduk di rumah. Walau bagaimanapun, ya, situasi ini kita boleh tangani bersama. Contohnya kita ada perbincangan dengan pihak guru ataupun pendidik dan mereka ini menyertai kelas pembelajaran online. Contohnya Muhammad Naufal, anak saya autism dan ADHD, berumur 12 tahun. Dia mengikuti kelas terapi Al-Quran di Yayasan Fakih. Isnin hingga Jumaat setiap pagi dia akan mulakan rutin dia semenjak PKP ini, belajar terapi Al-Quran menerusi online, ya, dan dia bersama rakan-rakannya akan mengikuti kelas bersama rakan-rakan yang lain, membaca terapi Quran, membaca Asmaul Husna, berselawat, dan juga dia mempunyai sesi online personal bersama ustazah asatizah dia. Dan dalam masa yang sama dia juga bersekolah di pendidikan khas Taman Medan, dan guru-guru pendidikan khas juga memberi kuis-kuis secara online untuk dia
sertai dan turut serta bersama-sama. Jadi sebenarnya of course dia bukan satu yang mudah kerana mereka akan merasa bosan kalau duduk saja di rumah. Mereka biasa keluar, mereka juga biasa untuk pergi swimming dan sebagainya. Dan bila perkara-perkara ini tidak dapat dilaksanakan sepanjang perintah PKP, dia akan jadi bosan. Tapi terpulang kepada ibu bapa dan saya terpaksa merancang dan mencari kreativiti menggunakan segala kebijaksanaan saya untuk berusaha untuk menangani karakter beliau sekiranya berlaku tantrum dan juga ada situasi unsur-unsur kebosanan mula timbul pada anak saya berkenaan. Dan untuk kita mengendalikan kanak-kanak autisma ini memang bukan mudah, satu kerja yang sangat mulia kerana kita tahu keperluan mereka sangat berbeza dengan manusia lain yang normal. Jadi bagaimana saranan daripada Puan sendiri untuk memastikan agar ibu bapa kekal tabah, dari sudut mental mereka juga perlu dijaga untuk memastikan agar anak-anak mereka berada dalam keadaan yang baik dan juga sihat sentiasa? Baik. Ya, semestinya Allah sayang, Allah uji, kan? Tidak semua diberi ujian mempunyai anak autism. Tetapi sebenarnya mereka ini blessing in disguise. Sebenarnya mereka ini istimewa kerana mereka diberi satu situasi di mana walaupun mereka diuji dengan satu situasi kesukaran dan cabaran-cabaran yang agak mencabar, sebab mereka ini dalam keadaan spektrum. Satu individu autism tidak sama dengan individu yang lain. Tetapi perlulah kita menyemarakkan positive vibes di kalangan ibu bapa yang mempunyai anak-anak autism ini. Pertamanya kita kena kuat dari segi inner strength, ya. Inner strength maknanya itu terpulang kepada individu, terpulang kepada mereka yang mengamalkan agama-agama masing-masing, boleh mendekatkan diri dengan Allah, dengan Maha Pencipta untuk memberi kekuatan dalaman. Yang keduanya, sewajarnya kita mencari lingkungan sosial yang positif di kalangan rakan-rakan kita supaya kita boleh mengekalkan situasi yang positif dan boleh menyemarakkan perbincangan-perbincangan ataupun boleh menyebarkan informasi-informasi yang positif di kalangan kita supaya kita sentiasa berfikiran positif dan mencari penyelesaian yang lebih baik untuk menangani anak-anak kita baik di rumah maupun di mana-mana jua. Okey, kalau kita lihat kepada anak-anak autisma ini ataupun anak yang istimewa ini, fokus kognitif mereka itu lebih berfokus dalam satu-satu bidang, ya. Banyak yang diceritakan atau dikongsikan oleh ibu bapa yang lain. Jadi bagaimana ibu bapa dalam hal ini sekiranya mempunyai anak-anak sebegini boleh memberikan rangsangan dari segi audio, visual ataupun fizikal untuk memastikan mereka ini tidak bosan sepanjang berada di rumah dalam tempoh mungkin kita sudah menghampiri 1 bulan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi apakah antara rutin harian yang boleh dilaksanakan oleh kedua-dua ibu bapa dalam menangani rutin seperti biasa sebelum ini yang telah pun terjejas disebabkan PKP dan juga kita kata rutin yang sudah pun berubah ketika ini? Benar. Ya, kekuatan media massa atau media sosial sangat penting. Lebih-lebih lagi semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini berjalan. Jadi setiap ibu bapa yang mempunyai situasi sebegini boleh mencari informasi-informasi yang bersesuaian untuk berinteraksi ataupun membuat aktiviti dengan anak-anak mereka. Contohnya, mereka lebih kenal anak-anak mereka macam mana. Sekiranya anak kita itu lebih suka kepada picture, maka create-lah some activities yang berkaitan dengan pictures. Sekiranya anak kita suka something yang bersifat audi, maka create some activities yang berkaitan dengan audi yang melibatkan pendengaran, mungkin menyanyi, mendengar muzik-muzik kegemaran ataupun bermain alat muzik dan sebagainya. Jadi sebenarnya perkara-perkara ini harus kita cari ilmu untuk kita menangani anak kita. Dalam masa yang sama, jangan lupa cari informasi yang betul dan sahih. Jangan
mencari ilmu-ilmu yang ataupun menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak sewajarnya untuk kita lebih menimbulkan panik, menimbulkan gusar dan sebagainya yang akan merugikan diri kita sendiri. Selain daripada ibu bapa, Persatuan Kebangsaan Autisma NASOM juga saya yakin memainkan peranan mereka untuk membantu ibu bapa yang berada di Malaysia yang mempunyai kanak-kanak autisma. Pasti ada satu garis panduan yang dikeluarkan oleh NASOM sendiri untuk memastikan agar anak-anak autisma ini berada dalam keadaan yang baik sewaktu PKP. Ya. Bukan itu saja, bukan setakat NASOM, ramai lagi support group yang lain seperti Persatuan Autism Malaysia dan juga persatuan-persatuan yang lain yang menggerakkan bukan sahaja mereka membantu membekalkan bantuan bekalan makanan asas kepada keluarga-keluarga yang memerlukan, tetapi mereka juga memberikan tips-tips bagaimana kita sepatutnya berinteraksi dan juga menjaga anak-anak kita di rumah supaya tidak wujudnya tantrum, tidak wujudnya situasi-situasi yang tidak menyenangkan, dan sekiranya perlu untuk membawa keluar apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memastikan keluarga dan juga ibu bapa ini tidak ditahan oleh pihak berkuasa. Contohnya membawa bersama kad OKU untuk mengesahkan bahawa anak kita memang memerlukan satu udara luar. Sekiranya benar-benar perlu, ya, mereka tidak tahan duduk di rumah, maka perlu dibawa keluar dan juga dibawa terapi sekiranya berkeperluan dan sangat memerlukan. Okey. Dan sudah tentu apabila kita bercerita tentang PKP ataupun tempoh menghadapi wabak COVID-19 ini, modul pembelajaran dari rumah juga bukan setakat work from home, tetapi learning from home juga banyak ditekankan oleh ibu bapa. Mungkin bagi yang pembelajaran seperti biasa ataupun pembelajaran khusus untuk kanak-kanak autisma ini. Jadi mungkin ibu bapa yang mempunyai anak-anak autisma ini sudah tahu kerangka pembelajarannya itu kalau dihantar ke sekolah dan sebagainya. Tapi untuk ibu bapa yang berada di rumah bersama anak-anak dalam masa sebulan bersama dengan kanak-kanak autisma ini, bagaimana kita kata kerangka pembelajaran secara formal dan informal yang boleh diatur untuk anak-anak ini meneruskan pembelajaran mereka dari rumah? Pada pandangan peribadi saya, kita telah menjalani satu situasi PKP yang sememangnya sedia telah menimbulkan satu kegusaran dan ada tekanan-tekanan stres tertentu di setiap individu kita, ya. Jadi pada pandangan saya tidak perlulah kita terlalu serius. Bukan maknanya tidak mengambil serius, tetapi tidaklah kita terlalu menekankan tentang aspek-aspek akademik yang keterlaluan. Kerana situasi yang semacam ini perlu kita isi dengan spiritual dan juga emosi. Kita perlu memberi sokongan emosi kepada anak-anak kita. Kenapa perlu kita duduk di rumah? Kita perlu memberikan kepada mereka kefahaman kenapa mereka perlu meneruskan pembelajaran. Kerana walaupun mereka tidak bersekolah, tidak pergi ke sekolah yang fizikal, tetapi mereka perlu juga meneruskan pembelajaran kerana ilmu itu penting. Tetapi walau bagaimanapun, akademik saja tidak memadai kerana spiritual kita juga perlu strong dalam menghadapi situasi-situasi sebegini. Kita tidak tahu di masa akan datang apa lagi jenis bencana yang akan kita hadapi. Jadi dalam pada itu kita perlu mempersiagakan anak-anak kita di rumah kerana pembelajaran itu bermula daripada rumah. So, institusi keluarga itu sangat penting bagi kita menekankan aspek-aspek kerohanian, keagamaan, ilmu dan sebagainya. Jadi kebersamaan dan kefahaman serta tolak ansur itu amat perlu dan juga penting untuk kita tekankan bersama-sama dalam sesi pembelajaran itu, bukan setakat akademik tetapi juga ilmu kemanusiaan dan sebagainya. Cadangan daripada Puan Sri untuk ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak autisma di rumah dan mereka perlu menghadapi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, kita tak tahu sama ada ianya akan ditambah ataupun tidak. Esok kita akan tahu jawapannya. Tapi mungkin ada cadangan bagaimana sebenarnya ibu bapa boleh menerangkan kepada anak-anak mereka tentang situasi sekarang ini. Sebab kanak-kanak autisma ini mereka tidak sama seperti kanak-kanak yang lain. Jadi mungkin sedikit penerangan kepada mereka boleh membantu untuk mengurangkan tekanan ibu bapa yang berada bersama dengan mereka sepanjang tempoh PKP ini. Benar. Memberi kefahaman kepada anak-anak autism bukannya mudah, bukan seperti kita bercakap dengan anak-anak tipikal. Bila kita kata A, yes, they accept as A. But untuk anak-anak autistik, kita kena cerita ulang dan ulang dan ulang. Mungkin ada sesetengah menggunakan karikatur animasi contohnya, kan. Ada satu saya sempat lihat tentang YouTube yang dia tayangkan
kartun Bobo Boy yang menceritakan tentang COVID sebagai kuman jahat apabila kita keluar daripada rumah. Itu salah satu alternatif bagaimana kita mengajar anak kita. Dalam masa yang sama, kita juga boleh buat social stories kepada anak kita yang untuk menerangkan kenapa kita perlu berada di rumah dan kita perlu menjaga diri daripada COVID-19 ini. Dan sudah tentu aspek kesihatan tubuh badan juga perlu sentiasa dijaga. Jadi bukan saja kita mementingkan kesihatan mental ataupun kepribadian anak-anak itu sendiri, tetapi kesihatan tubuh badan dan juga fitness ataupun fizikal itu amat penting untuk anak-anak, bukan saja anak-anak yang istimewa ini tapi juga anak-anak biasa yang lain. Jadi bagaimana dalam hal ini beberapa peranan untuk memastikan kebersihan rumah, kesihatan anak-anak dan juga pergerakan anak-anak itu memungkinkan untuk tumbesaran yang baik dan juga pembesaran yang bagus bagi fizikal anak-anak itu sendiri. Betul. Of course, kalau kita melihat daripada aspek fizikal, mental, kebersihan adalah satu keutamaan dalam agama sendiri. Bersih dan suci itu sangat penting dan sangat digalakkan dan diutamakan. Jadi, of course, di rumah kita boleh beriadah untuk mengekalkan tahap kesihatan yang baik bersama anak-anak kita. Dalam masa yang sama, bersama-sama menjalankan aktiviti pembersihan rumah. Contohnya, kita boleh agih-agihkan tugas. Sekiranya macam saya sendiri, anak autism saya, dia suka main air. Jadi saya gunakan opportunity ini untuk minta dia untuk menyuci tandas bilik air sebab dia suka main air. Jadi kita gunakan thread sebagai opportunities. Untuk anak saya yang tipikal, yang bukan autistik, dia membantu dari aspek menyuci kain dan sebagainya. Jadi kita agih-agihkan tugas supaya aktiviti juga terus wujud, kebersihan tetap kita jaga dan amalan kehormatan keluarga tetap kita dapat jaga, insya-Allah. Pada pandangan Puan juga, bagaimana masyarakat di sekeliling boleh mainkan peranan, contohnya jiran di sebelah rumah, untuk turut membantu ibu bapa tersebut menjaga anak-anak autisma mereka? Alhamdulillah, dari aspek ini saya duduk di kondominium ya. Jadi jiran-jiran saya, sebab saya sebagai seorang ibu single parents, suami saya meninggal pada tahun 2013 dan saya bersendirian menjaga anak-anak saya yang 2 orang yang termasuk seorangnya autism. Jadi alhamdulillah saya dikurniakan sahabat-sahabat dan juga jiran-jiran yang baik. Mereka selalu bertanyakan saya apa keperluan yang saya perlu dan mereka menawarkan diri untuk membantu saya membeli keperluan. Tetapi sebab karakter saya dah biasa untuk berdikari, jadi saya prefer untuk pergi sendiri dan pilih barang sendiri supaya saya tahu sekiranya barang tu tak ada, saya tahu apa alternatif saya nak cari barang. Dan bukan itu saja, masyarakat, komuniti di sekitar saya juga sangat membantu. Contohnya saya duduk dekat dengan Giant supermarket. Jadi apabila saya keluar membeli barang, mereka juga membantu saya untuk mengambil ataupun mengangkat barang-barang yang saya perlukan. Jadi komuniti setempat serta jiran sebenarnya sangat memainkan peranan dalam memberikan sokongan emosi dan juga sokongan motivasi kepada individu seperti saya dan juga ibu bapa yang mempunyai anak autism. Kita sepatutnya dan sewajarnya embrace mereka, accept mereka dan juga love mereka seadanya. Diri mereka seadanya supaya kita boleh mengembangkan potensi mereka agar menjadi individu yang lebih mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan insya-Allah mungkin suatu hari boleh juga menyumbang produktiviti kepada negara, insya-Allah. Okey, juga menyentuh tentang hasrat YB Rina Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang mana hasrat beliau adalah untuk memastikan bukan sahaja golongan wanita tapi juga golongan istimewa turut diberikan perempuan supaya setiap masyarakat Malaysia, tidak kira apa jua sifatnya itu, tidak ketinggalan dalam mendepani cabaran dan juga dunia semasa. Jadi Puan sendiri dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, juga institusi di bawahnya, bagaimana melihat dasar-dasar kerajaan banyak memberikan, kita kata, manfaat dan juga kelebihan kepada mungkin mereka yang kurang bernasib baik dari segi fizikal ataupun mental, tetapi masih diberikan perhatian untuk hidup seperti biasa, seperti mana rakyat biasa di Malaysia, Puan? Ya, benar. Kementerian Pembangunan Wanita
keluarga dan masyarakat di bawah agensi-agensinya ya, seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pembangunan Wanita, LPPKN dan juga Institut Sosial Malaysia ya, tidak kurang kaki tangannya begitu memberikan sumbangan untuk membantu kumpulan sasar di bawah kementerian, contohnya orang kurang upaya, warga emas, orang papa, keluarga, mangsa bencana dan sebagainya, untuk membantu mereka mempertingkatkan potensi diri mereka. Sewajarnya dasar-dasar yang digubal di bawah kementerian ini ingin membantu masyarakat di luar sana agar dibantu secara optimum ataupun semaksimum boleh. Dan kita boleh lihat semasa PKP ini, kementerian melalui agensinya, jabatan-jabatannya, institusi saya sendiri menjadi pusat, salah satu sebagai pusat kuarantin, menempatkan mangsa-mangsa yang dikenal pasti positif ataupun di bawah kuarantin ya untuk COVID-19, dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri menjadi frontliners yang membantu memberikan sumbangan makanan dan juga keperluan kebajikan untuk rakyat di luar sana. Jadi kementerian sememangnya mengambil serius perkara ini sebagai satu isu yang sangat penting, dan dia mengambil serius tentang keperluan masyarakat di luar sana. Kami di kementerian dan juga agensi-agensi sangat mengambil berat tentang keperluan dan juga kebajikan masyarakat, dan berusaha seboleh mungkin untuk membantu masyarakat di luar sana. Walaupun kita ada kekurangan, mungkin ada yang tidak dapat dicapai, tetapi kami juga memerlukan kerjasama daripada pihak-pihak yang mempunyai masalah itu untuk jangan lupa menghubungi pihak kami di talian 15999 sekiranya mereka mempunyai aduan krisis masyarakat ataupun memerlukan bantuan daripada pihak kami untuk kami sampaikan keperluan yang diperlukan. Setakat ini Puan sebagai Ketua Kluster Rundingan Sosial ada tak terima aduan daripada ibu bapa berkenaan breakdown anak-anak mereka berada di rumah sepanjang tempoh PKP ini? Untuk kluster saya sebenarnya tidak berkaitan dengan memberikan sokongan emosi, tetapi kami di Kluster Rundingan Sosial lebih kepada memberikan latihan kepada caregivers dan juga kepada pegawai-pegawai dengan pihak NGO serta agensi-agensi memberikan latihan, dan dalam masa yang sama kita memberikan kursus seperti asuhan permata, caregivers dan sebagainya. Tetapi di pihak individu sendiri, saya sebagai seorang ahli di bawah persatuan saya, Malaysian Spinal Injury Advocacy Association, juga menerima aduan-aduan daripada ahli-ahli kami yang mempunyai masalah bekalan makanan, keperluan asas dan sebagainya. Ada yang mempunyai isu-isu stres dan sebagainya. Jadi kami juga memberikan sokongan dari segi advocacy, support, moral support, dan juga menjadi koordinator untuk menyalurkan bantuan dengan NGO-NGO yang ada untuk memberikan bantuan. Talian kasih oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 15999 itu sebenarnya boleh dihubungi, dan juga ramai kita kata pakar-pakar yang akan bersama dengan anda semua sekiranya mungkin talian itu. Jadi Puan sendiri mewakili kita kata Ketua Kluster Rundingan Sosial dan juga Institut Sosial Malaysia. Kementerian juga banyak melaksanakan dasar usaha inisiatif untuk membantu golongan yang terjejas ataupun golongan yang memerlukan bantuan ini. Jadi bagi Puan sendiri berpengalaman melalui menempuhi hidup dengan pelbagai cabaran, malah melihat cabaran yang dilalui oleh orang lain juga. Jadi bagaimana untuk kita menggambarkan kepada masyarakat bahawasanya sebenarnya kesukaran itu memang berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, tetapi apa yang penting adalah sekiranya pemahaman, sokongan dan dorongan itu diberikan bersama, maka beban itu boleh dikurangkan buat seketika, Puan. Betul. Betul. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Saya bercakap sebagai seorang penjawat awam, dalam masa yang sama saya juga seorang OKU dan saya mempunyai anak OKU. Jadi situasi itu apply kat diri saya sendiri dan saya melaluinya, dan saya juga di barisan pegawai-pegawai yang memberikan khidmat kepada masyarakat di luar sana. Jadi pentingnya yang pertama kita mempunyai satu positif
perspektif atau positive mind, ya. Kita tidak boleh ubah manusia lain, tetapi kita boleh mengubah pemikiran kita. Jadi pentingnya mempunyai positive vibes dalam diri kita sendiri. Itu kita kena carilah, sebab benda tu dipupuk dan you develop that one. Itu dia tidak lahir sendiri. Yang keduanya, kita perlu mempunyai persekitaran yang jaringan sosial yang positif. Maknanya jika kita down, sebagai manusia biasa memang kita ada ups and down. Tetapi pentingnya lingkungan sosial yang positif boleh mengembalikan semula aura positif berkenaan. Kerana mengingati itu sangat penting. Wal-as, kan? Jadi sebagai manusia, sebagai rakan, jadi amat penting untuk kita saling mengingati satu sama lain. Pemahaman itu juga penting. Sebab memahami, mengerti dan juga melihat saja atau mendengar saja tidak sama dengan kita betul-betul empati terhadap seseorang individu itu. Jadi perkara ini bukan sesuatu yang kita buat-buat. Dia kena lahir daripada keikhlasan seseorang individu dan juga masyarakat seluruhnya. So, nasihat saya, kita perlu mempunyai sikap empati kepada orang lain yang mempunyai masalah. Kita letakkan dia di dalam situasi beliau, baru kita boleh memahami apa sebenarnya situasi yang dialami. Dan sekiranya ada satu-satu kes yang datang kepada kita, contohnya, kita tak boleh prejudice. Apa pun berlaku, even kalau dia dalam situasi yang sangat marah sekalipun, apa yang trigger dia kepada situasi marah itu. Jadi kita perlu memahami apa yang berlaku di sebalik kemarahannya itu yang menyebabkan dia jadi marah. Jadi bila kita memahami situasi itu, maka kita tahu situasi dia marah. Jadi kita boleh merendahkan kemarahan kita dalam kita menghadapi individu berkenaan. Jadi pentingnya sikap saling memahami dan mempunyai ilmu dalam satu-satu perkara itu dalam kita menangani isu ataupun kes yang kita hadapi lah. Itu pandangan saya. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Hamidah Hassan selaku Ketua Kluster Rundingan Sosial Institut Sosial Malaysia bersama kami hari ini untuk kongsikan sikit sebanyak berkenaan tugas dan tanggungjawab menangani anak autisma sepanjang work from home. Okey, aura positif itu juga dapat kami rasai. Terima kasih berkongsi pengalaman dan juga terima kasih kerana saling mengingatkan kami semua yang sedang menonton dan juga berada bersama kami pada hari ini. InsyaAllah sama-sama kita amalkan dan juga sama-sama kita kongsikan buat masyarakat di luar sana. Terima kasih sekali lagi pada Puan Hamidah Hassan.